Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini dedakan yang mungkin akan bakal menggantikan Profesor Agus selepas beliau meletakkan jawatan sebagai pengerusi ataupun bos kepada JCOM. Hari ini, dipetik daripada sabudin.com, siapa paling sesuai terajui JCOM? Berikutan peletakan jawatan Profesor Dr. Muhammad Agus Yusuf secara mengejut sebagai Ketua Pengarah JCOM pada 15 November lalu, kerusi yang ditinggalkannya dengan pantas mula menjadi tumpuan. Beberapa pihak dilaporkan berminat dan menunjukkan minat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Dr. Agus itu, dan seperti tidak peduli panasnya kerusi tersebut yang barangkali memungkinkan mereka juga akan menjadi sasaran kritikan, seterusnya tidak mustahil tercampak sama. Sudah pasti yang berminat itu antaranya adalah daripada kalangan PKR PH sendiri. Dan tidak terkecuali juga menunjukkan minat ialah daripada UMNO juga. Realitinya, siapakah yang paling sesuai menerajui JCOM? Sila tinggalkan dalam komen Anda, siapa pendapat Anda, secara pribadi pada pendapat Anda, siapakah yang layak menjadi pemimpin menerajui JCOM ini? Secara mudah untuk difahami, peranan JCOM yang terletak di bawah Jabatan Perdana Menteri Perdana Menteri ialah sebagai jambatan untuk menerangkan kepada rakyat berkaitan dasar inisiatif, projek dan segala macam yang dilakukan oleh kerajaan. Dalam hal ini, JCOM bukan saja perlu turun ke lapangan menjalankan fungsinya itu melalui program penerangan dan sebagainya. Malah juga harus aktif di media sosial lantaran alam maya adalah dunia baru yang menjadi tumpuan hampir semua urusan dunia ketiga ini. Tidak terkecuali jika Perdana Menteri diserang atau diperlekehkan berkaitan dasar program dan inisiatif yang dilakukan kerajaan, adalah menjadi tugas JCOM untuk memberikan penjelasan, malah menyerang balik pihak yang membuat perlekehan itu. Mempertahankan Perdana Menteri terutama dalam isu berkaitan kerajaan adalah sama seperti mempertahankan kerajaan kerana kedua-duanya mempunyai kaitan dan tidak boleh dipisahkan sama sekali. Tidak boleh misalnya JCOM mengatakan tugas mereka hanya untuk mempertahankan kerajaan. Sebaliknya, perlu mempertahankan Perdana Menteri kerja pihak lain. Tanpa Perdana Menteri tidak akan wujud kerajaan, dan tanpa ada Perdana Menteri JCOM pun barangkali tiada keperluan untuk diwujudkan. Sebab itu, untuk menerajui JCOM ini, orang yang paling sesuai ialah orang yang paling sesuai yang menerajui JCOM ini tentulah telah pun dinyatakan sebelum ini ialah orang parti sendiri, dan sebaiknya ada sedikit jawatan yang sedang dipegangnya atau setidaknya pernah memegang jawatan tertentu dalam parti. Hanya orang parti yang sedemikian lebih faham bagaimana untuk mempromosi dan mempertahankan kerajaan, sekaligus juga mempertahankan Perdana Menteri. Selain itu, apabila orang parti yang ada jawatan dan kedudukan menerajui JCOM, mereka akan lebih dihormati dan membantu memudahkan banyak urusan kerja. Kelompok lain, ahli akademik misalnya, mereka mungkin mahir dalam ilmu teori dan biasa bergelumung dengan buku. Tetapi untuk jawatan Ketua Pengarah JCOM yang ingin digelumuni ialah manusia yang lebih kompleks ragam pendirian serta perangainya. Itulah sebabnya banyak kelompangan, ketidakjelasan dan ketidaktahuan dalam JCOM sebelum ini. Orang yang mahu dilantik itu bagaimanapun tidak semestinya seorang pempengaruh yang hebat di media sosial, tetapi adalah suatu kelebihan jika memilikinya. Ini kerana seorang ketua pengarah JCOM tidak perlu muncul setiap hari, setiap malam atau selang 2-3 jam sekali di media sosial. Sebaliknya, yang perlu ialah kemampuan untuk berfikir, merancang dan merangka strategi bagi mempertahankan serta memperlihatkan imej kerajaan dan Perdana Menteri sentiasa terkawal di mata rakyat jelata.
Yang penting, bakal ketua pengarah JKOM itu mestilah juga seorang yang sanggup bekerja keras, memiliki daya kepimpinan untuk membentuk pasukan petugas yang bagus, serta dikenali di orang lain peka dengan apa juga perkembangan yang berlaku. Jika Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri ingin melantiknya daripada kalangan PKR-PH, beliau pastinya lebih mudah mengenal pasti individu yang ada memiliki ciri-ciri berkenan. Malah tidak mustahil Anwar sudah pun mempunyai beberapa nama yang dikenalinya daripada kalangan PKR-PH untuk dijadikan pilihan. Begitupun jika Anwar ingin memberi jawatan ketua pengarah JKOM itu kepada UMNO sebagai tanda menghargai dan mempercayai kerajaan perpaduan ini boleh bertahan lama lagi, beliau boleh saja berbincang dengan Presiden UMNO yang juga timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi berkaitan dengannya. Pokoknya, JKOM ini tidak ubah seperti satu unit untuk pergi berperang. Maka penerajunnya selain harus memiliki ciri-ciri di atas, mestilah tahu, biasa dan tidak takut untuk pergi berperang. Tulis oleh Sabuddin Hussein. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, Perdana Menteri ke-10 iaitu Anwar Ibrahim selamatkan Mahkamah Syariah. Taqiyuddin buat lupa kes Iki Putra 2021 oleh Ahmad Mursi. Pengamal undang-undang tahu betapa pindaan perlembagaan 121 dalam kurungan 1A telah mengukuhkan Mahkamah Syariah bebas daripada campur tangan Mahkamah Sivil. Rupanya pindaan itu dulu telah turut sama diusahakan Perdana Menteri ke-10 dengan nasihat Profesor Ahmad Ibrahim pada tahun 1988 dengan 8 kali pertemuan. Sebelum pindaan penting dan besar itu, Mahkamah Sivil banyak campur tangan dan ketepikan keputusan Mahkamah Syariah. Masa itu PAS masih sibuk amanat Haji Hadi, iaitu perlembagaan penjajah, peraturan kafir dan jahiliah. Bahkan ada kata-kata seorang wakil PAS menolak pindaan 121 dalam 1A. Taqiyuddin tekankan, kes Nick Ellen 2022 tapi buat lupa kes IKI Putra 2021 yang berlaku zaman dia Menteri Undang-Undang. Kenapa tak berapi-api selamatkan syariah masa itu? Ada menteri sampai kata, saya tak tahu kes sepenting Iki Putra 2021 itu. Taqiyuddin dilihat seolah-olah cuba perlekeh penubuhan jawatan kuasa oleh kerajaan kononnya lambat. Dia dulu gagal teruk, tak ada langsung. Perdana Menteri ke-10 jawab, hal itu mesti ada proses perkenan Majlis Raja-Raja yang baru bersidang bulan Oktober. Penubuhan keahlian keputusan semua mesti dapat perkenan Majlis Raja-Raja. Kini Perdana Menteri ke-10 sedang usaha mengharmonikan soal bidang kuasa jenayah syariah yang PN PAS gagal dengan teruk selama 33 bulan dahulu. Ambillah nasihat Ketua Hakim Negara. Hentilah menghasut dan sebar perkara yang tidak benar. Rakyat pula hati-hati dengan mainan politik. Pihak-pihak yang suka menunggang isu seperti ini hingga mengada-ngadakan cerita. Lain yang berlaku, lain pula ceritanya. Inilah yang paling menakutkan Malaysia. Ingatlah apa yang dilalui Saidina Ali, dikafirkan hanya kerana fahaman cetek dan terburu-buru pula puak Khawarij yang menunggang slogan La Hukma Illa Liya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.